اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung kitab Tuhfatur Raghibin. Muka surat 5 kat mana? 10 dari bawah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka barang siapa mengata dengan suatu daripada segala yang tersebut itu jadi kafir selama ada dikatanya dengan i'tiqad atau dengan bersenda-senda. Baik, kita sambung pengajian kitab Tuhfatur Raghibin. Kalau kita tak ada kitab, kita beli kitab. Kalau kita tak pandai Jawi, kita beli kat kitab. Sebab dulu kita tak pandai orang putih. Nak, ni boleh cakap orang putih huduh-huduh. Betul tak? Pasal apa? Pasal kita beli buku itu belajar sekolah. Kitab Tuhfatur Raghibin ini ialah kitab nak sebut benda-benda yang membatalkan Islam. Di Islam ni macam semayang. Semayang ni ketuk atas. Yang membatalkan semayang ada 7. Setengah ulama bilang 5. Yang membatalkan dari segi akidah Islam ni 300 lebih. Ibn Hajar bilang kalau nak perinci 300 lebih. Kalau nak secara ijma 3 perkara. Jadi mustahak belajar. Sebab di Islam ni dia bukan bila Islam pakai kemah lalu dah. Dia buat benda yang membatal ada. Kalau Melayu dia tak boleh batal. Cina dia tak boleh batal. India tak boleh batal. Arab tak batal. Macam orang Arab dia kahwin dengan orang Melayu, tak batal Arab dia tu, tetap Arab. Faham lagi? Dia buat mana pun dia pakai nama Melayu, Yusof pakai. Tetap Arab ke jadi Melayu? Dak batal, tu kebangsaan. Orang Perancis. Nampak? Dia kawan dengan orang Melayu, bangsa Perancis. Dia pakai nama Mak Said. Jadi orang Melayu. Tengok. Bangsa tak tulis, bangsa tak batal. Muak guna pun. Islam dia batal. Faham tak? Sebab dia tak duduk pada janin. Dia tak duduk pada kromosom. Kalau kebangsaan tu pada janin, kromosom kalau ngaji sains. Kalau jenis kromosom Melayu jadi Melayu. Islam ni dia macam semayang, dia boleh batal. Wuduk gitu kok. Yang membatalkan wuduk 4 perkara. Yang membatalkan haji 2 perkara. Yang membatalkan puasa 3 perkara. Belajar belaka. Yang membatalkan Islam ni pakat-pakat belajar. Takut buat batal dah, kafir dah, pakai piah lagi. Kafir dah, nauzubillah. Dia murtad dah. Tapi dia panggil orang malam ni pasal nak pergi Mekah. Dia murtad dah. Betul tak? Dah tidak belajar. Jadi beragak juga ikut ustaz, biar betul belajar. Takut beragak saja. Beragak. Ni termasuk dalam perkara yang fardu ain dalam ilmu tauhid. Sebab kita sudah mentauhidkan Allah, wajib kena belajar benda yang menjaga tauhid tu dari punah. Kita wajib mengerjakan solat 5 waktu, betul dah. Wajib pula kena belajar perkara yang membatalkan sembahyang, takut punah. Maka dia kata barang siapa yang melakukan salah satu dari perkara yang tersebut, yang telah disebut pada bulan lepas,
Macam dia kata bersenda-sendakan dengan agama, atau bersenda-sendakan dengan Allah Ta'ala, atau mempermain-mainkan nama Nabi, atau menghina para malaikat, atau capak buang hukum-hukum dalam Quran, dalam hadis, jadi kafir. Salah satu kan wak belaka, wak se beres lalu. Dapat 3 huruf ka apa ra. Daripada 5 huruf alif sin lang alif mim, Islam. Bila buat se jadi kufur lalu. Tahu tak? Ni bukan bab takfir. Faham tak? Bahkan bab kafir mengkafir, nak suruh jaga. Takut beragak duk follow tok syekh. Beragak follow ustaz. Dak lepas pada ain. 6 tahun dah kita ikut ustaz. Dak reti ai mustaqmal ala balir dah. 8 tahun dah kita ikut murabbi ni. Dak reti najis aini, najis hukumi. Silap tak kita? Silap besar. Bukan marah follow. Nampak pada selfie dengan baba, selfie dengan tok guru, jangan kan. Nak nyangeng-nyangeng mau dalam bank dengan tok guru. Tak reti nak membedakan mana idgham bila gunah, mana idgham ma'al gunah. Salah jalan dah lah. Comel dah kapia ngeserbang jubah asir boh. Tak. Janggut cotek le ni bagusnya. Mok dia bagusnya le ni. 6 tahun dah gitu tu. Bodoh. Sila jalan dah. Faham tak? Comel dah ngepiah ngejubah nge ustaz lama ngetugu sok mo ngetok syekh mo selfie nge ulama mo. Tapi silap tak belajar fardu ain. Betul tak? Jaga. 8 tahun ikut tuan ulama dah baca Quran. Silap. Silap kita. Betul mula. Dah baca Quran. Tak usah kata surah Al-Kahfi. Tabat tiada aku mana? Tiada kamu di dalam cintaku. Ada masalah. Jadi bukan molek dah orang muda ni ikut ustaz, ikut ulama, ikut syekh, ikut baba. Faham tak? Tapi jangan silap mengaji. Tak apa pada ain. Ni masuk dalam ilmu tauhid. Dawak sekali jadi kafir dah. Macam wuduk Wuduk kena ketuk berapa kali baru batal? Kali ya. Walaupun hebat lagu mana ulama tu ketuk kali batal wuduk dia. Dah dia ulama hebat kan, ulama besar kan, turun daripada planet Mareh. Serebang dia besar stadium tertutup ni. Nak khabar hebatnya. Jubah je 70,000 meter. Malaikat 40,000 orang ikut belakang. Sekali ketuk batal. Contoh sama ada dengan iktikad ataupun bersenda-senda. Sama ada dia dengan pegangan yakin. Dia kutuk, dia hina Islam, dia hina Nabi, atau mempermainkan malaikat, sungguh-sungguh main, atau bersenda-senda, atau gurau saja. Gurau saja kafir juga. Waktu kena ngaji. Faham? Ada benda boleh gurau, ada benda tak boleh gurau. Nak? Ulang balik 5 perkara. Kalau gurau pun jadi, kalau sungguh pun jadi. Yang pertama nikah. Yang kedua cerai. Yang ketiga rajam. Yang keempat merdeka hamba. Yang kelima bab murtad. Dia gurau je dalam bab nikah. Cukup ada 2 saksi, ada wali, sah nikah. Faham lagi? Tak ada gurau bab nikah. Cerai gitu kok. Gurau je. Faham ni bini mu ada mak tengah hari bawa makan nasi tengah hari patah. Minggu lebih aku tengok, aku cerai dah bini aku tu talak 1. Dia gurau. You sungguh. Walolok je. Walolok tuk mu. Jatuh talak dah. Dah kita tak tahu. Siapa suruh mu tak tahu? Dah nak tahu kan ni? Talaki ngaji hukum. Tahu tak? Dah mana orang lain boleh tahu? Kita tak tahu. Salah apa? Orang yang tahu tu makan nasi sepinggan, mu makan nasi tak? Orang yang pandai, yang tahu ilmu tu, mau minum air kak. Dia tiap opek, mu tepeng, beh dia. Dah mana mu ada? Sebab kita tak faham konsep Allahu Akbar dalam takbir sembahyang.
Konsep Allahu Akbar tu bukan rukun qauli saja. Tu pada syariat rukun qauli ya. Kena sebut betul Allah, tak boleh O, tak boleh E. Faham? Tu rukun qauli sembahyang syariat. Dari segi tarekatnya, mu kata gitu supaya lepas pada sembahyang, segala hal lain daripada Allah kecek belaka dalam amalan, barulah mu jadi orang musalli, orang yang sembahyang. Kalau mutakat nawi betul sebut saja tu pekoh baru. Syarat sebut betul. Habis salam, dunia besar pada Tuhan. Artinya Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar, ngaji ilmu Allah haji ni dengan candak sutung mana besar? Haji jawab. Besar ngaji. Maka dia buat terpiluk tu. Tahu tak? Orang yang faham konsep Allahu Akbar dalam sembahyang. Jual dengan majlis ilmu manusia. Majlis ilmu hak siapa? Hak profesor, tak usah. Dak ilmu Allah. Jual buat terpilu. Pasal Allahu Akbar. Allah lebih besar. Kita Allah Akbar duduk di rukun qauli saja, tidak pada amalan. Gitu kan. Alik mati dah kita ni, jahil lagi. Betul tak? Alik mati bukan kata kubur panggil, kubur kali yo. Kubur kali yo dah pas pergi pada air. Alah bala. Dak berat nenang itu? Berat nenang. Nak ngaji pada air dak pergi Mesir, dak pergi Jawa Timur, dak yo naik tani duduk 18 tahun. Tu ngaji fardu kifayah. Nak jadi ustaz. Pada air ni bukan nak jadi ustaz, nak lepas tuntutan agama ke atas kita 3 perkara. Ilmu iman, ilmu fiqh, ilmu akhlak. Nombor mahal sekali, nombor 1 ilmu iman. Dah kita eja itikad dah uti. Eja saja dah uti dah. Bodoh ke cerdik? Tak nak ngibitok anak orang. Kas rebang ni. Faham bagi anak nak ngayak nikobi. Faham? Sebut nama ustaz dia. Kita dengan ustaz ni ikut ustaz ni apa? Tak ni apa? Apa wi anak. Boleh anak tak ada dengan ustaz-ustaz. Betul tak? Ramai gitu. Biasanya sandiwara di radio swasta, wayang gambar. Dah ni kau biar pakai nikah, tengok orang mari tengok dia kas rebang. Tunjuk gambar selfie dengan ustaz pula. Duduk belakang ustaz apa ni? 7 lah lu nikah, bodoh ke berut lagi. Jangan main. Jangan tipu orang itu dah mau pakai lojing, pakai juk meja gitu lah. Baru orang tidak tertipu. Hak tu bukan agama tu. Tu bukan ilmu dalam dada mu. Walaupun pergi lojing mu pakai meja je mu tak nak orang. Tapi mu orang yang alim, mu orang yang lepas itu. Dia gitu. Jadi tertipu ramai. Pasang janggut, pasang apa minta nak orang. Kau duk jual nama ustaz. Boleh bini ada lah. Tak ada dah. Tak ada dengan sejik tak nampak terus. Faham tak? Ada lauk ni duk candak. Bewok hidup. Nak lawak gua ni. Akhir zaman punya mainan. Hak berlakon jahat, berlakon baik jahat pada berlakon jahat. Faham tak? Berlakon baik. Rasa nyamar gitu. Kita kalau jenis pakai baju Melayu je Melayu lah. Kita minta nak orang. Hak jenis pakai jubah pakai jubah lah. Hak jenis pakai baju meja, apa salah kan? Faham? Jadi orang tertipu. Betul tak? Terpadaya kan? Berapa anak? Ingat kelas tok guru kau. Nu mati jumpa ngeba tu baik tahi dari khabar aku. Mana nak awak aguan. Tengok ada selok ni. Selok. Jadi jangan kita tipu orang, Atau dengan bantahan gurau saja, cerah jatuh talak. Ingat tu. Rojak jatuh, sah juga rojak gurau.
Merdeka hamba lah mai mana hamba mu? Kalau zaman dulu lah hamba abdi mu orang tu mana? Orang Itang. Ada orang ngomong. Aku merdeka dah hamba ku tu. Dalam kitab kata merdeka sungguh. Pada hak gurah. Dan yang kelima perkara kufur. Gurah jadi kafir sungguh. Lakonan jadi kafir. Dalam lakonan dan drama tu dia jadi penyembah berhala orang kafir. Jadi kafir sungguh. Dalam lakonan tu walala sujud bagi berhala, kafir. Kena tanam kubur kafir. Bukan kita kata, ulama kata. Kita sama jahil dengan orang mari kau. Hak ulama kata. Jadi umur pada ni gerak, boleh gerak benda lain. Hak tu dak wi gerak benda lain. Banyak lagi boleh gerak kan? Kan? Tambung-tambung lagi. Atau dengan bantahan seperti diketahuinya akan yang hak tetapi enggan ia daripada mengikrar akan dia akan hak dan diikrarnya yang benda tu sini tak ada tulisan, boleh baca tak? Yang tersebut ada ber situ. Baik. Gini, bantah ni gini, orang kata semayang ni wajib 5 waktu. Dia kata menderak. Menderak tu maksudnya kalau maksud dah haji jadi kafir. Tu panggil bantah. Setahun sekali kita umat Islam kena pergi Mekah. Buat haji kalau kita mampu. Dak haji, tu panggil bantah. Sama ada dia kata dak wajib tu memang dia pegang gitu, kafir atau gurau-gurau. Apa? Dia panggil bantah, jangan bantah. Bak lain apa lah. Tu kata bawa balik tengok bola. Koliba lawan Barcelona. Menang Koliba 8-0. Dah, ada apa kita bantah tu? Kita tak tahu masalah. Tu bak dunia. Jangan bantah hak hukum syarak. Orang kata Nabi Isra' Mi'raj naik ke langit. Malam Isra' Nabi naik ke langit. Ngaruk bantah tu. Tak percaya aku? Bantah dia panggil. Jadi kafir. Tapi dah kalau tak belajar tak sedar. Orang baru masuk Islam, dia baru belajar syahadah. Lepas tu dia belajar cara semayang. Yang membatas semayang tidak belajar lagi pasal baru masuk saat ni, tengah hari tadi. Malah ni mulai lihat dia mayang garik ketuk pong dak berhenti tak kan? Pasal dia tak belajar lagi ketuk tu membatalkan. Dia teruskan solat. Betul tak? Gitu juga kita. Tak belajar benda ni jadi rosak akidah. Mulai lihat dia boleh buat, boleh gurau, boleh ngaji pula dalam Facebook. Kita tengok Allah serum budak ni mana cakap gini. Orang baik-baik sikit mari tulis. Mudah-mudahan dapat hidayah. Dah cakap dia murtad dah. Betul tak? Ni pula kata dia tak tahu tu. Jadi hari tak kata kita. Mayat kerana pula orang bahasa berat nanang bodoh ni. Betul tak? Hak tu cakap, hak tu komen, hak tu cakap. Jadi kafir. Jangan bantah. Kalau kita tak tahu jangan bantah. Bantah ni untuk menegakkan kebenaran dia. Menolak kebenaran tu sombong dah. Dan barang siapa mengatakan kalimah kufur dan disangkanya bahawa ia mendaki yang lain daripada yang dikatanya kalimah, maka orang itu jadi kafir pada zahir dan batin. Atau dia kata kalimah Tuhan ni sebenarnya tak ada. Dia kata tidak boleh kata gini Jadi kafir kata gini. Mu tak nampak lagi. Mu ilmu rendah. Ilmu tinggi baru nampak benda maksud aku. Tak ada maksud-maksud. Kalau zahir kata Tuhan tu tak ada, jadi kafir. Jangan nak kona-kona sandiwara. Faham? Macam ilmu hakikat Islam. Kita royak dulu dalam kuliah. Ilmu ni sesat. Faham tak lagi? Ilmu hakikat Islam ni sesat. Set-set dia lawan kita. Atau surat. Dia kata ustaz ilmu rendah lagi. Tak usah cari ilmu tinggi.
Dan awak guana ke dia bahasa bodoh. Bukan kita kata kafir habis seluruh mufti Malaysia. Faham tak? Bersidang, buat keluar fatwa tahun 80-an. Bukan kita kata, kita bukan ahli fatwa, tolong khabar. Faham tak lagi? Seluruh mufti bicara dengan ulama-ulama pondok itu. Putusannya murtad. Kita tolong khabar, dia kata kita ni tak ilmu rendah. Secara orang ilmu tinggi tak nampak. Tak nampak kan kalau terang-terang. Tak nampak ni benda yang tidak menyalahi, tapi kita tak faham. Ni menyalahi dah. Asal-asal alam ini tak ada langit, tak ada bulan, tak ada bintang. Tak ada gunung, tak ada ganang, tak ada bukit, tak ada sungai, tak ada laut, dan belum ada Tuhan bernama Allah. Kafir tak? Nak kena kot ni lagi. Ada akhir nak kena susah kena. Jalan seterik senang. Demikianlah yang tersebut oleh Syekh Muzdi di dalam kitab Ubat, dan yang disampaikan oleh Syekh Ismail bin Mukri dan Syekhul Islam iaitu Zakaria Ansari dalam Rawdatul Talib dan Syarah Rawdatul Talib Isnal Matalib. Barang siapa mendustakan Nabi atau menyangkal satu ayat daripada segala ayat Quran yang ijma' segala ulama atas ayat mengisbatkan dia kan ayat atau menambahi satu kalimah di dalam Quran serta diiktikadnya akan tambahan itu suatu ayat daripadanya Quran, atau merengah-rengahkan Nabi dengan menyumpah atau lain daripada supah maki hamu, atau direngah-rengahkan sunnah Nabi seperti bahawa dikata baginya, bagi orang yang kafir itu, dia kata keratlah olehmu kuku. Kukumu kerana mengerak kuku itu sunnah Nabi. Maka jawabnya, tiada mau aku mengerak akan kuku. Dan jika ada ia kerak kuku sunnah Nabi sekalipun, aku tak mau ikut. Maka orang itu jadi kafir. Nampak? Oh, ini tak boleh ngajar dalam televisi. Nampak tak? Bahagia ah. Marah dah orang ah gini-gini. Dalam televisi kena jet sikit. Tan dan pon. Nampak tak? Jangan bimbang. Dia gitu main gitulah. Lepas tu kau hanyuk. Allahu Rabbi. Tak baca, tak kena baca, marah dah orang. Biarnya marah gilah. Orang tak marah kita pun mati kau. Mu takut tak orang marah mu? Dah kalau orang tak marah mu suka tau. Tok Imam. Orang tak marah mu suka tau. Suka tak? Dah kalau mu suka orang tak marah, mu tak ada orang marah, mu mati tau. Mah tanah kau. Faham gitu sudah. Jadi hak Tuhan suruh kita bawa dia dulu. Marah tak marah tak ada peduli mak bapak. Ni dok kona dok mai ketang tupuk. Jak molek dah mai kita mata tinggi cisuku. Tapi kalau kayu lembut je ketang belakang. Kena kayu keras kan. Tak boleh lah situ menteri, situ raja, situ agung, situ sultan. Mana boleh ketang bawah. Balik awal duduk pula bidung aku lagi. Tak main gitu, biar street mau. Kena belaka. Betul tak? Pasal hidup sekali je. Nak berdakwah, direct. Jangan main akak-akak gitu. Baik, kita ulang balik. Syekhul Islam iaitu Zakaria Al-Ansari. Dia ni Syekhul Azhar. Abad yang ke-9 Hijrah. Mesir. Seorang ulama besar yang terkenal seluruh dunia. Dia sebut di dalam kitab dia Rawdatul Talib dan syarahnya Isnal Matalib. Barang siapa mendustakan Nabi seorang sudah, tak usah kata semua. Percaya Nabi-Nabi
Pelawak nabi-nabi belaka ni tak percaya belaka, pelawak belaka, jadi kafir. Atau seorang saja yang dia kata tak betul, tak percaya. Hak lain aku percaya belaka, seorang tak kira nabi mana pun, jadi kafir juga. Macam Yahudi Nasara. Yahudi percaya dengan nabi-nabi, separuh nabi tak percaya. Nasara percaya banyak nabi daripada Yahudi, tapi Nabi Muhammad dia tak percaya. Maka jadi hukum kafir belaka. Orang Yahudi kalau ibadat beh dari kita. Faham tak lagi? Beh dari kita dia beribadat. Tak apa dia kafir? Pasal dia tak percaya sebahagian nabi. Orang Kristian, Nabi Muhammad dia tak percaya. Kalau percaya, dia masuk Islam. Ramai orang Kristian yang masuk Islam, dia kaji kehidupan Nabi Muhammad SAW. Betul atau tidak? Betul. Bila betul, benar, masuk Islam. Yang dia diistihar kupur oleh Allah orang Nasara, kerana dia menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi dia nak percaya Nabi Muhammad, tapi skih kebangsaan. Kerana Yahudi ni pejuang kebangsaan. Faham lagi? Yang dia tak mau beriman dengan Nabi Muhammad ni, dia tunggu peneliti-peneliti, ulama-ulama, ustaz-ustaz Yahudi ni ngajar sama. Akan terbit dah Nabi akhir zaman, tak lama dah. Akan terbit dah. Hak ni mimpi, hak tu mimpi. Ramai dah mimpi di kalangan peneliti-peneliti ulama Yahudi. Tiba-tiba terbit Nabi akhir zaman daripada keturunan Bani Ismail. Faham lagi? Kitu tak mau beriman. Yahudi kata kalau daripada Bani Israel, habis masuk Islam. Nampak? Keturunan, kebangsaan. Dia duk naknya Nabi hak last sekali ni anak beranak dia. Faham? Yahudi anak beranak dia Nabi Ishak, turun kot Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, turun kot tu. Nabi Muhammad turun kot galur lain. Turun kot isteri pertama Nabi Ibrahim. Siti Hajar, isteri kedua Siti Hajar, Nabi Ismail. Dia naknya hak turun kot Ishak. Jadi keturunan je. Ni ramai agak ni pejuang macam Yahudi gini. Kalau hak nak calon tu anak beranak dia, nak kerja, nak tolong ah. Nak tolong kipoder ke, nak tolong buat tu kalau anak beranak dia. Faham? Kalau naik nama bukan anak anak dia, kita tak mau cara. Ni Yahudi. Betul tak? Pasal Yahudi akhir zaman ni tak kira perjuangan atas nama Islam. Dia nak anak beranak dia. Dia panggil perjuangan keturunan, kebangsaan saja. Dia boleh kebangsaan tapi biar bawah pada agama. Agama duduk atas sekali. Bak kata seorang Yahudi, kalau mu wahai Muhammad anak beranak kami beriman dah kamu. Pasal sifat-sifatmu ada sebut lah kitab Taurat. Ciri-ciri Nabi akhir zaman ada sebut dah. Dia duduk ngapal lama dah, duduk talaki mu anak alam. Tiba-tiba keturunan Arab, tu dia marah, tak mau beriman. Jadi dia rela kafir. Atau menyangkal satu ayat daripada segala ayat Quran yang ijma' segala ulama atasnya ayat mengisbatkan dia akan ayat. Dan setengahnya jadi kafir kalau dia tolak satu daripada ayat Quran. Bahkan ulama kata termasuk menolak satu huruf dalam Quran yang ijma' ulama alaih atasnya. Macam Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf? Bilang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dah nampak. Berapa? Syak. Ya ke tak? Mu bilang ke mu tanya orang? Tanya orang. Dang ni tanya tu. Tak kira dah 19 huruf. Faham lagi? Ada 19 huruf. Dia beriktikad atau dia kata tak betul 19, 18. Jadi kafir. Sebab ijma' ulama dah 19.
Contoh huruf B depan kali. Huruf B. Bismillahirrahmanirrahim. Ada B kat depan. Ada B. Dia kata B tak ada. Siapa yang kata B sutil dia tak ada, jadi kafir. Kerana apa? Kerana dia menolak kalam Allah. Nak lagi. Apa jadi kafir no sikit kan? Langgar sikit. Memang macam orang bawa kereta laju kau. Tidak ya langgar banyak, langgar sikit. Tung cerbur habis. Faham lagi? Dia bawa kereta laju 140, dia kena langgar straight no atas gunung itu sampai baru mati. Dah. Mutepuh sikit di gare punggung kereta. Faham? Kek tu kum habis. Tu orang rebah nyeman-nyeman nginyo jalan lah kampung. Dia sepak je langgar pokok ke langgar akar pokok. Akar pokok je sikit. Tu bit kot celah sana. Ada sesuatu cotek. Faham lagi? Sepak angin selipam nyembang dalam hijau. Belum pati tu. Barang cek je. Jaga langgar barang besar. Pilih ni rajin langgar kip besar. Ada tak ada seorang gila tak tahu langgar kip besar. Nampak? Dah kali dia baca bismillah, tak jadi kafir. Baca gitu tidak sah bacaan kerana meninggalkan huruf. Dan ni benda beza. Hak ni dia beriktikad B tu tak ada. Orang yang baca bismillah, dia tak kata B tak ada, dia tak andang ngaji. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nampak? Pasal dia tak ada guru. Jadi baharam bang ngaji. Tu bukan kafir. Faham tak ke? Hak ni dak hak tolak. Tu imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam zalikal kitabul la raiba fih. Kita tanya tu imam, bukan alif lam mim. Allah sallallahu. Lain. Tu tinggal. Putih mata. Alif lam mana ada mim? Alif lam mim lah Quran, alif lam mim ke dah. Mencayang. Betulnya mim tak ada. Itu imam tu kafir. Faham lagi? Sebab tu kita ngiling ngaji sungguh-sungguh. Jangan awak habis kurang balik bau. Hangguk balik bau. Nampak? Pasal takut tak dang. Biar sungguh-sungguh, biar nampak, biar jadi cerdik. Time main dah sehari cari makan kedara. Time dengar molek. Napi sutil Quran jadi kafir, napi satu juzuk Quran jadi kafir, napi satu surah jadi kafir, napi satu ayat saja. Contohnya dalam ayat surah Baqarah. Cik Mak, surah Baqarah berapa ayat ada? Yang khabar ke dia? Dia Ferrari sutil. Tak apa khabar tak tahu. Mung. Tak tahu kau. Mung. 283. Mung Syak. 283. Tu kena belajar tengok orang belajar. Salah kan tu? Batu kena belajar betul cikgu. 286. Tu Imam. 286. Kek kita kira dah salah. Tak sampai sikit gitu. Faham lagi? Sikit tu rabak bahan lori tu. Kita berhenti kat api lah, telajak sikit je, mucung pih pada garisah. Acur kereta, alhamdulillah kita lah. Faham? Bukan telajak sutih kereta. Sampai kat lalasan kereta api kan, kereta api nak lalu, orang berhenti belakang. Dia telajak sikit je, dia lalasan sikit je. 2 inci je masuk atas lalasan. Rabak kereta. Cabut dengan bonek-bonek. Faham lagi? Jadi nak rayak ni duduk depan hak ni tak berhenti lagi. Tuan-tuan kata duduk belakang tu. Faham tak? Lepas tu ngajilah sungguh-sungguh. Betul tak? Kita ngaji ni mari nak nampak bodoh kita. Biar kita sungguh lagi. Nampak? Tu baru Baqarah kalau tanya surah Ali Imran. Begok syirik api. Faham lagi? Ada contoh. Dia kata tak. Surah Al-Baqarah ni 200 ke? Jangan tolak ayat-ayat lagi tu. Satu huruf pun tak boleh.
atau dia menafikan suatu hukum dalam Quran. Quran ini bukan hukum je. Hukum macam sah batal. Mana halal haram tu hukum dalam Quran. Quran dia bukan hukum saja. 6,000 ayat lebih tu dia ada hukum. Dia ada kisah. Dia ada nasihat. Dia ada apa benda ni, anjuran. Dia ada larangan. Dia ada cerita zaman Nabi dulu-dulu. Dia ada kisah alam barzah. Dia ada benda yang belum berlaku, syurga neraka, banyak dalam Quran. Maka sebanyak-banyak tu secerita kalau dia nafi jadi kafir dah. Contohnya banyak dalam Quran. Ciri secerita kisah dia dah ada dalam Quran. Kisah Ashabul Kahfi. Mu cik mak? Tak tahu berasa dalam Quran. Banyak ngak baca uping-uping. Sekisah soalan aku mudah, bukan suruh baca ayat. Sekisah dalam kisah Nabi apa? Mu Cik Yusuf, Nabi Yunus. Mu? Kisah apa dalam Quran ni? Dua dah, tu takkan dua kisah Quran. Ambo dipih Quran. Kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Yunus. Mu. Kisah Siti Maryam, orang kabur kemung. Jadi semua kisah dalam Quran percaya belaka. Kisah alam kubur percaya. Kisah pada masa percaya. Kisah Nabi dulu-dulu percaya. Sekisah tidak percaya cerita Nabi Soleh dengan uta dia je. Tu dia percaya. Kafir. Tak nak lagi. Pasal Quran ni kalam Allah. Kalam perkataan Allah. Allah ni siapa? Tuang kita. Tuang dia Rabbi dia panggil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi tu petakbir, tuang kita. Maula. Jadi dia, oleh kerana perkataan dia, kita tak boleh tolak. Tak boleh kita nak buat ikut suka kita. Bukan kawan-kawan tu hang. Kalau kawan-kawan boleh mu nak tolak, pakai separuh tolak separuh. Kata ibu bapa kita hak molek kita ikut, ada molek kita tak ikut lah. Walau ibu bapa kita. Dah ni Allah, boleh tolak tak? Tak boleh. Walau satu huruf, pasal apa? Pasal kita pinjam hak dia. Tubuh tangan pinjam hak dia, muka pinjam hak dia, mata dia pinjam. Pendengar penlihat, napas hak dia, oksigen hak dia, langit hak dia, tanah hak dia, makan kedara hak dia belaka. Mana boleh tolak kan? Dia gitu. Atau menambahi satu kalimah di dalam Quran serta diitikadkan akan dia kalimah suatu ayat daripada Quran, atau tambah dalam Quran. Dia bukan tak sengaja lain macam orang tulis Quran. Dia nulis Quran atau naik Quran, tak kira dah buat setting apa semua, tersalah tarik lebih huruf tu lain. Tu bukan sengaja tambah. Faham? Tu orang salah. Lagi setengah lain tambah macam orang Yahudi. Bila Nabi Musa wafat, dia pakar ramai-ramai pakar-pakar bagi kitab, kita kena buang sebagian hukum, kena modify Taurat. Antara hukum yang dibuang dalam kitab Taurat, hukum hudud. Hukum merotang penzina, 100 rotang. Dibuang. Kita ni buang kau. Lah Quran ada, tak mau buat. Betul tak? Tak mau buat, tak walek, tak sesuai di zaman sekarang, hudud, tidak relevan, kepala otak pula relevan. Mu duduk bumi siapa? Bukan otak mu. Ni yang kita pijak ni bumi, hak agung ke? Ni langit ni, hak apa dia? Hak sultan. Udara kita duduk seduk ni, boleh napas pompa-pompa ni, hak raja. Nyawa kita pinjam hari-hari tu hari hidup ni, hak muti besar. Macam mana dia bodoh kan? Kena hormat tuan rumah. Betul tak? Duduk rumah orang. Ni rumah orang ni, kampung Allah ni, we pinjam. Ada sebab hukum dia tak sesuai. Mupaya. Man anta? Who are you? Nampak? Kalau kita tak mau buat hukum boleh, rumah kita.
baru boleh. Jabat orang lain, dia hukum masing-masing. Peraturan dalam jabat aiwang sama dengan jabat pendidikan. Tak sama masing-masing. Orang jabat pendidikan, dia pergi jabat aiwang, dia nak cocok kucing dia sakit gigi. Dia masuklah jabat aiwang, dia orang jabat pendidikan, dia kena ikut peraturan jabat pendidikan ke jabat aiwang? Ada. Pasal apa? Kena ra'i tuan tepat Kita budak sekolah gitu kau, nak masuk dalam sekolah kena ikut peraturan sekolah. Pasal peraturan tu tuang dia tu kena ra'i situ. Anak kita tak boleh nak pergi sekolah nak pakai kain batik, tahu pakai uniform. Tak boleh. Kena ikut peraturan. Maka seluruh manusia ni Tuhan wi tupang duduk pada bumi Allah. Tiba-tiba tak sesuai buat hukum Allah. Mumpiyah. Dah. Mabuk ketung ke apa? Dia gitu. Allah kata wa anikum bainan nas bima anzalallah. Daklah kamu berhukum antara manusia itu bima dengan hukum anzalallah, bukan anzala ra'rek. Faham tak? Allah yang turun, bukan ra'rek waktu turun. Bukan hak British waktu turun. Allah yang waktu turun hukum hakam ni. Pasal kita duduk bumi Allah. Atau merengah-rengahkan Nabi dengan menyumpah atau lainnya. Dengan sumpah maki hamu. Ni macam-macam dah ni. Dalam Facebook. Berat nanang. Maki caruk ke Nabi. Orang Islam. Boleh-boleh ada je. Boleh ada. Dia bangga pula. Ada 5-6 orang pula sokong ni. Nama Islam belaka. Nak orang ni lahir jadi manusia. Kalau jadi beruk boleh buat naik nyo. Faham tak lagi? Kalau jadi beruk boleh buat naik nyo. Kita maki kawan kita tak boleh dah. Maki hamu kawan-kawan. Walaupun kita ada perbalahan dengan dia, balah. Nak orang ni ada hari balah, kita ada hati. Hati takkan setuju sama. Betul tak? Jangan maki kawan kita kalau kita balah. Kita dengan bini kita ada hari kita tak setuju angin. Jangan caruk. Jangan maki hamu. Marah boleh, jangan maki. Faham? Natang pun Nabi larang, kita laknat binatang. Ni Nabi nyewak nganjing molek-molek ada pula. Nak. Dalam wak gua ada. Atau lain atau diringankan sunnah Nabi seperti bahawa dikata baginya kerak olehmu kuku dengan kerana kena mengerak kuku itu sunnah Nabi, maka jawab tiada mau aku mengerak kuku, dan jika ada ia kerak kuku sunnah Nabi sekalipun. Orang kata kerak kuku panjang kerak kuku sunnah Nabi. Ya sunnah Nabi pun aku tak mau kerak. Kalau kata gitu ada makna menghina atau mempermain-main atau merengah-rengahkan Nabi, jadi kafir. Bukan kita kata, kitab kata. Dia kata mana? Maka orang itu jadi kafir. Bila kafir, duduk tempat iblis akhirat lagi. Innal ladzina kafaru. Nampak? Orang kafir tu. Kafir-kafir ni bukan makna orang India. Kafir bukan makna orang Jepun. Daripada perkataan kufrun. Kafara yakfuru. Mana orang yang engkar. Dah kalau tidak kerak, tak apa. Kerak kuku kerak kuku sunnah Nabi, biar tak mau kerak lagi. Tak apa kata gitu. Faham lagi? Tu tak ada masalah. Ni dia kata biar sunnah Nabi pun aku tak mau ikut. Tak mau kerak. Di situ sudah menghina sunnah Nabi. Pakai piyah sunnah Nabi, kita tak pakai tak dosa. Lagi. Pakai jubah sunnah Nabi, tak pakai tak dosa pun. Tapi jangan hina. Jangan hina sunnah Nabi. Pasal Nabi ni Allah buat alang ni nak tunjuk ke dia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alamin itu. Kenapa alamin? Bukan seming. Tiada kami bangkitkan kamu wahai Nabi kepada alam ini, kepada manusia ini. Tak aku hantar kamu ke dunia ini, melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kita nupang orang nupang gong. Kita tengok kalau orang pinjam kereta orang. Dia tak ada kereta buruk dia pinjam kereta sport orang. Dia berani bawa ke tuang dia bawa berani.
Dia berani pada tuang ni, padahal pinjam. Pasal saya tak sedar diri. Kita gitu. Nak Allah buat laut, buat bunga comel-comel, buat langit berlapis-lapis nak tunjuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang nombor satu, kita tu paklih Macam ayah kita kan, bawa kereta kita naik ramai-ramai, faham tak? Duduklah kereta, kalau ayah kita lalu ke pergi patah, nak boleh tumpang kelih. Tapi jangan nak lawan ayah. Ni dah lawan Rasulullah lagi ni. Hukum Nabi tak sesuai, sunnah Nabi tak sesuai, jubah Nabi tidak layak dah ni, tak comel pakai. Tapi time maulud Nabi dia depan kali sallallahu alaihi Muhammad bapak. Depan kali selawat. Tapi bila tanya dah sunnah Nabi, tak boleh. Tak sesuai, tak boleh ikut. Padang nak ikut Nabi belaka, padang lah kita. Tak boleh pergi makan kedarah. Ada tak setarang pegang spanduk Maulidur Rasul. Betul tak? Ini masalah. Ulama kata tak salah. Majlis Maulidur Rasul tak salah. Tapi biarlah orang yang memang cintakan Rasul. Bukan berpura-pura. Beragak. Ada masalah. Ni mu tak suka ke Rasul, mu beragak pula dah. Pasal banyak ngak sandiwara. TV1 sandiwara, TV2 sandiwara, TV3 drama swasta. Benda bukan betul. Benda lakonan. Jadi hidup kita pun jadi berlakon biar. Tu dalam berlakon tu betul tak? Dalam lakonan tu action. Naik kereta Mercedes, pakai baju kok. Silakan Datuk. Datuk pun naik kereta. Baru nak naik, okey, kita sambung petang sekarang pula. Dah lama dah berlakon ni, dia tak siap lalu ramai. Faham tak? Bila pilih tak siap lalu buat kaligus jalan dah. Aku tahu aku berlakon bila kau. Dia tak siap lalu banyak. Action kak tu berhenti dulu. Datuk tadi naik Mercedes dalam ramai, balik naik Honda kak. Betul tak? Tu dunia lakonan. Jadi mu tak berakhir ke Nabi, tak mau hakau hukum Nabi, apa mungkin beragak? Tak usah beragak. Jadi orang tertipu, kau ingat ke mu cinta Rasul? Dan kita nak beragak juga boleh, tapi biar mu kasih pada Nabi. Bila kasih pada Nabi, mu junjung hukum Nabi, sunnah Nabi atas sekali. Walaupun kita tak akan payah, tak akan serban, tak akan jubah, tak berdosa, kita akan luajihnya. Pakai t-shirt gambar kereta duduk dada. Atas belakang gambar sekspong. Pakai topi sudu tak akan serban. Tapi bila tengok orang pakai serban, ni pakai yang Rasulullah ni, aku sukalah, kekasih aku. Pakai t-shirt rima kau belakang rima belang. Pakai luar jing, tengok orang pakai jubah, suka tengok. Apa? Teringat pada kekasih aku Rasulullah. Tu ahli syurga, walaupun pakai topi sudu, walaupun tidak akan jubah. Pasal apa? Dia kasih pada sunnah Nabi, walaupun tidak akan. Faham lagi? Pak Nabi lebih. Dia tak nanti orang pakai macam dia, orang kasih ke dia tu dapat syafaat pula kita. Syarat ada kalimah la ilaha illallah. Dan jika ada sunat kalimah, maka orang itu jadi kafir. Na'udzubillah. Barang siapa menghalalkan yang haram, wallahu a'lam. Bertiga tu. Ada soalan tak?